Tuntutan bahan api bagi kita rasmi jawatan KRJ untuk tuntutan rasmi. Ini kita kongsilah bagi penyelia kenderaan, pegawai kenderaan yang tak berapa jelas macam mana nak buat tuntutan, macam mana nak selesaikan tuntutan bagi pengguna-pengguna kita rasmi jawatan merujuk dalam perkeliling WP 4.1 kita dah tetapkan dalam situ. Okey, saya Amirul Bahri Master dari Seksyen Pengurusan Kenderaan bahagian Aset Awam Kenderaan Malaysia. Apa-apa boleh hubungi saya di talian seperti di bawah lah dan juga email amirul.master. Okey, merujuk perkara yang perlu diingat dalam keliling WB 4.1 para 9 sub para 9.122 poin 1 kecil lah. Pegawai perkhidmatan awam grade utama khas A, B dan C atau yang setara, bekalan bahan api untuk kegunaan kereta rasmi jawatan adalah tertaluk kepada syarat-syarat berikut. Kita dah tentukan syarat-syarat dia. Maksudnya ini ialah kelayakan bahan api dia. Okay, formula dia, pengiraan bahan api adalah seperti berikut. Jumlah bekalan sebulan sama dengan A kali B kali C bagi dengan D. Apa yang dimasukkan A itu ialah jarak perjalanan dari rumah ke pejabat. Satu perjalanan A. Dan yang B itu pula ialah 4 kali perjalanan pergi dan balik, termasuklah perjalanan untuk balik makan tengah hari. Ini kita nak wujudkan formula lah. Maksudnya perjalanan itu ada 4 kali. Pagi pergi kerja, lepas tu tengah hari balik rumah makan, lepas tu pergi kerja balik, lepas tu balik rumah habis kerja. Maksudnya ada 4 lah kat situ. B tu, okey. Manakala C ialah 23 hari sebulan. Kita ambil purata dalam sebulan tu 23 hari bekerja. Maksudnya tolak dengan hari cuti lah. Sebab kita punya bulan tak menentu kan. Ada 28, 29, 30, 31. Okay. So kita ambil 23 hari bekerja untuk sebulan. Dan bagikan dengan D. Apa maksud D ni? D ni ialah 9 km untuk 1 liter minyak. Dapatnya 9 ni telah kita buat uji kaji lah sebelum ni. Iaitu kita buat kadar penggunaan bahan api bagi satu perjalanan menggunakan kereta masa tu ialah kereta potong perdana lah, basic. Perjalanan yang kita ambil ialah dari perjalanan pegawai-pegawai kanan yang diperuntukkan kita rasmi jawatan ni yang bulang alik. Yang paling jauh yang kita terima lah ketika itu iaitu tahun 2013. Okay. Yang paling jauh kita dapati diorang bulang alik daripada Aikeruh Melaka. Arah selatan lah. Manakala arah utara bulang alik daripada Tanjung Malim, Perak. So kita ambil panduan daripada situ lah. Okay. Ini dari segi formula lah yang ada dalam keliling yang tuan-tuan kena patuhi. Bila dapat kelayakan kereta rasmi jawatan, so formula dia guna seperti berikut. A kali B bagi kali C bagi dengan D. Okay. Kita tengok seterusnya. Okey, merujuk pada keliling yang sama, sub perkara 9.1.2.2 ada 2 kecil. Okey, 2 kecil ni bermaksud dalam keliling ni ialah bekalan minima peruntukan bahan api ialah 100 liter sebulan. Daripada uji kaji yang kita dah buat tu, kita tetapkan paling minima 100 liter sebulan walaupun dalam kiraan dia tak sampai. Mungkin dia dulu di Putrajaya lah, mungkin tak sampai. Okay. Kita bagi contoh satu kat sini. Contoh pengiraan perubahan peruntukan bahan api adalah seperti di bawah atau merujuk lampiran A3 lah. Kalau dekat keliling tu kena tengok lampiran A3. Okay. Jarak perjalanan rumah ke pejabat 8 km. Merujuk kepada pengguna kereta rasmi jawatan yang menetap di Putrajaya. Pengiraan bekalan bahan api sama dengan 8 kali dengan 4 kali dengan 23 bagi dengan 9. Yang ni tadi saya dah jelaskan di slide sebelumnya. Iaitu 4 kali ulang alik, lepas tu sebulan kerja 23 hari bagi dengan kadar dia 9 km untuk 1 liter minyak.
So hasilnya ialah 81.78 liter sebulan. Ini kiraan yang kita buat paling hampir lah di Putrajaya. Sebab tu kita tetapkan kelayakan minimum yang boleh kita beri adalah 100 liter sebulan. Walaupun kiraan yang kita buat tidak mencapai 100 liter. Okey. Kalau lebih, dia akan kira lebih lah. Merujuk pada pengeliling yang sama tetapi di sub perkara 9.1.2.2.3 kecil. Bekalan maksimum peruntukan bahan api ialah 600 liter sebulan. Contoh pengiraan peruntukan bahan api adalah seperti di lampiran A3. Samalah dekat rujuk lampiran A3. Okey. Jarak perjalanan rumah ke pejabat 120 km merujuk kepada pengguna KRJ yang berulang-alik dari negeri Melaka dan Tanjung Malim Perak ketika itulah masa kita buat analisis. Okay, jumlah jarak perjalanan pergi balik rumah pejabat termasuklah makan tengah hari sama dengan 120 km kali 4 kali ulang-alik sama dengan 480 km. Okay. Pengiraan bekalan bahan api itu sama dengan seperti di bawah tu. 120 kali 4 kali 23 bagi dengan 9. So kita akan dapati bacaan yang kita dapat adalah 1226 liter 0.67 sebulan. Amat tinggi kan? Dan adalah mustahil orang yang duduk dekat Melaka tu ataupun Air Keruh tu ataupun duduk dekat Tanjung Malim tu sempat balik makan tengah hari. Sebab perjalanan pun dah lebih sejam, 2 jam kan. Jadi ianya tidak musabah. Tak musabah. Okey. So kita ambil kat situ separuh. Separuh tu yang hampir lah. Ataupun yang hampir yang bersesuaian iaitu 600 liter sebulan. Itu dah memadai. Maksudnya yang duduk jauh dulu dekat bekalan yang kita peruntukkan ikut formula yang kita bagi contoh ni ialah 600 liter sebulan. Rujuk pengeliling yang sama iaitu di parah 9.1.2.2.4. Okey. Baki peruntukan bulanan boleh dibawa ke bulan berikutnya tetapi terhad untuk kegunaan tahun semasa. Itu kena faham dan akan luput sekiranya tidak digunakan dalam tahun tersebut. Maksudnya kalau dah guna formula kelayakan dia dapat, contohnya mata tadi 100, tiap-tiap bulan dia akan dapat bekalan bahan api itu 100 sampailah bulan 12. Dan bekalan tu kalau tak habis dalam bulan yang sama tu dia boleh carry forward kepada bulan-bulan yang berikutnya dalam tahun semasa lah. Itu kena faham. Jadi kalau sampai hujung bulan 12 dia tak dapat habiskan yang carry forward tu, dia akan luput lah. Dia tak boleh bawa ke tahun berikutnya. Dia akan luput. Okey. Berikut dia lebihan. Bekalan bahan api yang berdasarkan formula di perenggan 1 tadi boleh digunakan untuk tujuan bertugas rasmi. Kat sini kena faham lah. Maksudnya kelayakan bulanan yang dalam formula tadi yang dia dah dapat tadi, kalau dia nak gunakan untuk tugas rasmi, pergi daripada satu kawasan ke satu kawasan pun boleh digunakan. Tapi tak boleh tuntut lah. Sebab tu kelayakan bulanan dia. Okay. Bagi bekalan bahan api yang tidak mencukupi untuk tugas rasmi, okay, contohnya dia ada tugas dari Putrajaya kena tugas dekat Johor. So peruntukan bahan api dia tak cukup. Dia nak tuntut. Boleh. Ada syaratnya dekat dalam tu. Pegawai boleh mengemukakan tuntutan bekalan bahan api tadi tu seperti dalam perenggan 7. Dalam pilihan yang sama lah. Nanti kita akan cerita bagaimana cara dia. Okey. Okey, merujuk pemilihan yang sama iaitu di perkara 9.12.2, 5 dan 6. Jika penggunaan bahan api melebihi had yang dibenarkan, Ketua Jabatan hendaklah membuat kutipan bayaran balik kepada pegawai. Ini kena faham lah. Contoh yang saya cakap tadi. Kalau sebulan tu peruntukan dia 100, dan boleh guna 100 je lah. Kalau tak habis, guna 50, 50 tu boleh carry forward bulan berikut dia. Tapi kalau dia nak guna lebih 150, tak boleh lah. Sebab kelayakan dia 100 je. So kalau dia guna 150, lagi 50 tu kena tuntut balik. Maksudnya dia tak boleh guna advance lah. Kelayakan dia untuk bulan tu. Kalau dia carry forward, dia boleh gunakan sampai habis. Kalau tak ada, dia kena bayar balik lah sebab lebih daripada kelayakan dia. Okey.
Bagi penggunaan bahan api yang kurang daripada jumlah kelayakan setiap bulan, dia kurang lah. Tiada bayaran yang akan diberikan pada pegawai. Maksudnya kalau dia guna tak habis, kelayakan 100 guna 50, ada 50 nak tuntut. Tak boleh lah. Dia hanya boleh carry forward dalam bentuk liter. Dia tak boleh diganti dengan bayaran. Okay. Pegawai perlu mendapatkan kelulusan bertulis daripada Ketua Jabatan berhubung jumlah kelayakan penggunaan bahan api bulanan berasaskan formula di atas tadi. Bagi Ketua Setiausaha Kementerian, kelulusan had bekalan bahan api perlu diperolehi daripada perbendaharaan. Kena ingat. Okay. Kelulusan ini memadai diperolehi sekali sahaja dan boleh digunakan sehingga pegawai itu bertukar pejabat ataupun berpindah rumah. Sebab formulanya itu daripada pejabat dengan rumah. Salah satu sama ada pindah rumah atau pindah pejabat, dia kena buat kiraan baru, formula baru. Okey. Merujuk pada pilihan yang sama, sub perkara 9.1.2.27. Ni yang saya katakan tadilah. Okey, bagi perjalanan melaksanakan tugas rasmi seperti menghadiri mesyuarat atau bertugas seluar di ibu pejabat, pegawai hendaklah membeli bahan api dengan wangnya sendiri terlebih dahulu. Ayat ni penting, kena ingat. Bila ada tugas rasmi lain nak keluar je, kalau you nak tuntut, dia kena isi minyak tu untuk buat tuntutan. Kalau you tak isi minyak, you boleh guna bekalan kelayakan bulanan tu untuk tugas rasmi tersebut. Tapi tak boleh tuntut lah. Okey. Dan membuat tuntutan bulanan dengan menggunakan borang tuntutan perjalanan bertugas rasmi berserta risit belian atas kadar 1 liter bagi setiap perjalanan 9 km seperti berikut. Ni kita dah bagi formula kalau you nak buat tuntutan perjalanan tak nak guna minyak yang dah dibekalkan bulanan tadi. So jumlah tuntutan sebulan tu sama dengan A bagi B kali dengan C. A tu ialah jarak perjalanan pergi dan balik bertugas rasmi dalam bulan berkenaan. Contohnya sini pergi kalau daripada Putrajaya pergi Johor Bahru lah contoh. So perjalanannya kita ambil contoh 300 km sekali jalan. So pergi balik jadi 600. So perjalanan pergi balik itulah 600 km tu letak dekat A. Manakala yang B tu, bagi dengan B tu ialah kadar yang kita bagi 9 km untuk 1 liter minyak. Kali dengan C tu ialah harga bahan api pasaran semasa yang digunakan. Maksudnya kalau esok nak pergi hari ni isi minyak, harga minyak hari ni RM2.15. So harga tu yang kita gunakan dalam formula lah. Kalau besok biasa sekarang ni, tiap-tiap minggu tukar harga minyak kan. So harganya kita bergantung pada masa kita beli minyak tersebut lah. Okay. Contoh pengiraan tuntutan adalah seperti di lampiran A4. Maksudnya kalau tengok dekat pilihan kita WP 4.1 dekat para 9 tu dah ada lampiran A4 contoh dia. Okay, kita tengok dekat lampiran A4 tu. A ialah jarak perjalanan tugas rasmi bulan tersebut. Contoh yang kita bagi 400 km. Harga bahan api pasaran semasa yang digunakan adalah RM1.90 per liter. Pada dalam pilihan ni kita buat dulu 2013. Sekarang memang dah RM2 lebih. Masa dulu RM1.90. Kita ikut contoh dalam pilihan. Pengiraan tuntutan bayaran balik bahan api bulan berkenaan. Kurungannya tertaluk kepada had maksimum kelayakan disertakan dengan risit. Kalau tak ada risit, minta maaf lah. Okay. 400 kali dengan RM1.90 bagi dengan 9. So dapat jawapan RM84.44. Ini dalam contoh yang kita bagi. So dalam kurungan dia kata, sekiranya pegawai mengemukakan resit RM90, tuntutan yang layak dibayar adalah sebanyak RM84.44. Walaupun dia punya resit banyak, kita ikut pada formula yang dikira. Itulah yang kita bayar. Walau bagaimanapun, jika resit yang dikemukakan kurang daripada 84.44, bayaran adalah mengikut amount dalam resit tersebut. Dalam kiraan 84.44. Tapi resit yang kita bagi RM50. So dia akan bayar yang paling rendah lah RM50. Dia tak akan bayar pada
84 tadi. Dan juga sebaliknya lah. Kalau resit dia RM90, kita tak bayar RM90. Kita bayar ikut formula tadi 84. Maksudnya nilai yang terendah di antara dua perkara tersebut lah. Okey, kita terus kepada yang berikutnya. Contoh di sini sebenarnya untuk memberi kepahaman lah pada pegawai kenderaan ataupun siapa-siapa lah yang menguruskan tuntutan pegawai yang memiliki kita rasmi jawatan ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok contoh ni, saya ada bagi 4 contoh untuk bulan Oktober tahun 2022 lah, tahun lepas. Okey, 3 bulan 10 menghadiri mesyuarat di Kota Iskandar Johor. Odometer pergi baliknya ialah 635 km dan harga minyak pada sebelum melaksanakan tugas tersebut adalah RM2.05. Resit yang dibeli untuk mengisi minyak adalah RM90. Okey, kalau ikut dengan formula yang kita bagi, 635 kali RM2.05 bagi dengan 9, dia akan dapat jawapan 144.63. So berapa yang dia layak kita bayar? Yang layak kita bayar ialah nilai yang rendah, sama ada resit ataupun kiraan. So kalau rujuk pada 3 bulan 10 tu, amount resit yang dibagi tu ialah 90, walaupun dalam kiraan tu lebih 144. So yang layak dibayar ialah RM90 sahaja. Nampak contoh satu. Okey, berikutnya contoh 2. 11 bulan 10 menghadiri bengkel di Zenith Hotel Kuantan Pahang. Perjalanan pergi balik 560 kali dengan harga minyak RM2.05 dan resit minyak belian ialah 135. Kalau kita tengok kiraan yang hasilnya ialah 127.55. Okey. So berapa kelayakan yang boleh kita bayar? Okey. Mengikut resit tu lebih tinggilah 135. Dalam kiraan kelayakannya ialah 127.55. So kelayakan yang boleh dituntut ialah 127.55 sahaja. Okey, yang kedua. Yang ketiga, pada 18.10 menghadiri persidangan di PWTC. Okey, odometer perjalanan pergi balik 85, harga minyak sama dan resit belian RM30. Masukkan dalam formula, dia akan dapat 19.36. So berapa yang layak dituntut? Kita tengok walaupun residnya besar RM30, tapi formula dia 19.36 je dia boleh dapat. So yang dia layak ialah RM19.36 sahaja. Dan yang keempat pula, pada 27.10 menghadiri mesyuarat di Majlis Bandaraya Ipoh. Perjalanan pergi balik 478 dengan harga minyak sama. Resit yang dikepilkan untuk tuntutan ialah RM50. So dalam kiraan formula kita masukkan, amount yang dapat ialah 108.87. Tapi bayaran yang kita buat ialah RM50. Maksudnya nilai yang terendah lah. Walaupun dalam formulanya tinggi, tapi resit yang dikepilkan tu rendah. So kita bagi yang rendah lah. Tuntutannya RM50 saja. Okey. Ini sebagai contoh lah. Kalau tuan-tuan tengok jumlah resit total yang kita beli dalam bulan 10 tu, dia nak tuntutkan, saya dah bayar resit ni RM305. Kenapa dapat sikit aja? So rujuk dekat formula ni. So jumlah yang layak dituntut dalam bulan Oktober adalah sebanyak 286.91 sen sahaja. Ini yang boleh disahkan, sebab tu amount yang terendah yang dia dapat lah. Okey. Ada satu lagi contoh. Contohnya bagi sesi minyak, nilai minyak tu yang bertukar-tukar tiap-tiap minggu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, ini ialah tuntutan bulan 11. Yang pertama tu 2 bulan 11 tahun lepas, menghadiri mesyuarat di Pejabat Daerah Ipoh, perjalanan pergi balik 488, harga minyak RM2.05, resit pembelian adalah RM102.05. Masukkan dalam formula, dalam kiraan terhasil mendapati RM111.15. So kadar kelayakan yang boleh dibayar ialah bergantung pada resit, sebab amount tu yang paling rendah, RM102.05 sahaja. Okey. Next berikutnya 10 bulan 11 menghadiri bengkel di Heritage Hotel Melaka. Perjalanan pergi balik 280. Harga minyak ketika itu ialah 210 sen. Dengan resit yang dikepilkan ialah RM105. Masukkan dalam formula, kita dapati hasilnya ialah RM65.33. So kelayakan yang boleh dibayar adalah
nilai kiraan tadi tu RM65.33 nilai yang terendah lah. Dan yang ketiga je 16-11 menghadiri persidangan di Dewan Konstitusi Center Kuala Lumpur. Perjalanan pergi balik 65 dengan harga minyak RM2.15 ketika itu dan risit yang dikepilkan ialah RM21. Masukkan dalam formula mendapati kiraan 15.52 sen. So kelayakan dia ialah M1 yang terendah. So dia akan dapat RM15.52 sahaja walaupun risit itu dibagi RM21. Okey. Contoh keempat, 24-11 menghadiri mesyuarat di Majlis Mengendarai Kuantan. Jalanan pergi balik 546 kali dengan harga minyak RM2. Dikepilkan risit RM160. Masuk dalam formula jarak perjalanan pergi balik kali harga minyak bagi yang kadar dia 9 km seliter, dapatlah jawapan RM121.33. Jika dibandingkan harga risit minyak dengan kiraan tu, nilai kiraan tu yang lebih rendah. So kelayakan yang boleh dibayar ialah pada kiraan tu RM121.33 sahaja. So jumlah yang layak dituntut dalam bulan November adalah sebanyak RM304.68 sahaja. Walaupun risit total kalau dikira tu RM388.50. So itulah cara-cara untuk membuat tuntutan yang boleh dibayar atas tuntutan kerja rasmi tadi. Tapi kalau dia tidak mengepilkan bersama risit tu, so dia tak layak tuntut lah. Dia tanggung sendirilah dengan kelayakan bulanan yang dia sudah dapat. Okay? Saya harap tuan-tuan boleh faham lah. Sekian, terima kasih. Apa-apa persoalan atau pertanyaan atau kemuskilan tuan-tuan boleh hubungi saya di talian di bawah lah. 03-882-4484 ataupun email lah dekat amirul.mastur. Sekian, terima kasih. Saya harap ianya membantu tuan-tuan, terutamanya kuai kenderaan ataupun penyelia kenderaan. Terima kasih. Assalamualaikum.